Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. Allah yang baik yang sudah memimpin seluruh hidup kami. Dan kami juga bersyukur bisa memperingati Jumat Agung dan pada hari ini Hari Raya Paskah. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang menggantikan kami mati digantungkan di atas kayu salib, tapi Engkau Allah yang hidup, Engkau bangkit daripada kematian. Kami bersukacita, kami bersyukur, dan kami juga bersyukur bisa memuji menyembah kepada Engkau dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara kepada kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. 感谢神的恩典，今天我们可以聚集在一起来敬拜神。 Apa kabarnya? 你们好吗？ Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. 希望各位都很好，一切很健康。 Izinkan saya mewakili gereja, majelis hamba Tuhan, dan segenap pengurus mengucapkan Hari Raya Paskah. Kristus sudah bangkit. 请容许我代表教会的执事、圣工人员并且执委们，向各位祝复活节快乐。 Kita akan buka firman Tuhan. 我们打开圣经， 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, tapi saya akan bacakan 2 ayat 18 dan 19. 哥林多前书18节到25节，但是我只单单念18到19节。 Saya bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19. Nanti simak sampai ayat ke-25 pada waktu firman Tuhan ditaburkan. 哥林多前书第1章18到25节，你们打开你们的圣经，当我在讲解神的话语的时候，我们可以逐节的讨论。 Ayat 18 dan 19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini ayat 19 dikutip dari Yesaya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijaksana akan ku lenyapkan. 18节，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。19节是在于这个以赛亚书29章14节，如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废去聪明人的聪明。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini ada hal-hal yang kontradiktif, berlawanan, atau bertentangan. 弟兄姐妹们，在这个世界上有些事物是矛盾的，是互相对立、互相抵触的。 Contoh misalnya minyak tidak bisa bersatu dengan air, minyak tidak bisa bersatu dengan api. 水和这个油不能混合，水和火不能混在一起。 Pria yang menikah dengan pria, wanita yang menikah dengan wanita di negara itu, kita adalah sesuatu yang kontradiktif, bahkan dilarang oleh negara kita. 弟兄和弟兄结婚，姐妹和姐妹结婚，是我们国家不允许的，而且是互相矛盾的。 Jangankan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Seorang pemuda saja yang menikah dengan nenek-nenek, katakanlah demikian ya, di negara kita itu adalah sesuatu yang kontradiktif, kontroversial. 就是假设说，这个男的跟男的结婚都不能允许的，更何况是年轻的男人跟这个年老的老太太结婚，在我们国家是矛盾的。 Di Malaysia ada seorang pemuda usia 18 tahun, dia menikah dengan seorang wanita yang berusia 42 tahun. Itu beda usia 24 tahun, begitu heboh, begitu viral di Malaysia. 在马来西亚有18岁的青年人跟42岁的妇女结婚，这个在市群里面呢，在网上呢都非常的热闹的，非常轰动的。 Nah di negara kita juga di Bogor ada pemuda usia 27 tahun. Nikahnya dengan nenek-nenek usia 67 tahun, bedanya 40 tahun. 在我们的国家，在猫屋这个地方，有27岁的青年人跟67岁的奶奶结婚，他们的年龄相差了40岁。 Di Manado, pemuda dengan nenek-nenek usianya bedanya berapa? 43 tahun. 在马纳多有20岁跟67岁的奶奶结婚，他们的年龄相差43岁。 Di Sulawesi beda 45 tahun. 在苏拉维西有45岁的年龄的相差。 Di Minahasa usia pemuda 28 tahun, dia menikah dengan nenek-nenek usia 82 tahun, bedanya 60 tahun. 在米纳哈萨有28岁跟82岁的这个
老奶奶结婚，他们的年龄相差了54岁， Ini sesuatu yang kontradiktif. 这个是互相矛盾的。 Begitu juga firman Tuhan sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa pemberitaan salib Kristus ataupun Injil itu adalah sesuatu yang kontradiktif. 同样的，在我们读的经文里面，关于十字架、基督的信息是互相矛盾的。 Suatu kebodohan, suatu batu sandungan bagi mereka yang akan binasa. 对将灭亡的人，这个是愚拙的，这个是绊脚石。 Tapi bagi kita Kristus yang disalibkan itu, Injil itu begitu mulia. 但是对于我们来说被钉死的十字架福音是那么的荣耀。 Mengapa begitu mulia? 为什么如此的荣耀呢？ Karena yang pertama bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan hikmat daripada Allah. 因为第一，神的大能与智慧。 Di dalam ayat 18b kita bisa melihat ini keyakinan Rasul Paulus akan keselamatan jemaat yang ada di Korintus, dan ini kita bisa lihat dari kata kita. 在18节 B 里，就是在哥林多前书第1章18节 B 里，保罗表达了对哥林多救恩的信念。 Paulus tidak sedang mengatakan bagi mereka yang diselamatkan, tapi bagi kita yang diselamatkan. 保罗不是说为那些得救的人，而是为我们得救的人。 Bagi kita yang diselamatkan, 为我们得救的人， Injil itu adalah kekuatan Allah, bahwa Injil itu adalah hikmat daripada Allah, dan kita bisa lihat di dalam ayat 18b dan 24a. 福音本是神的大能，神的智慧。我们可以从24节 A 里面18节 B 跟24节 B 里面，我们可以看到。 Keselamatan orang yang percaya itu merupakan sesuatu yang sedang terjadi. 这个得救的人呢的事件呢是正在进行中。 Keselamatan orang yang percaya itu adalah bukti kekuatan daripada Injil. 信徒的得救是福音能力明显的证据。 Kekuatan ini yang meyakini Paulus bahwa pemberitaan Injil itu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan dengan hikmat, kekuatan, perkataan daripada manusia. 这种能力也使保罗确信，福音不需要用人智慧的言语能力来完成。 Dan kita bisa melihat dengan satu pemakaian kata kekuatan di sini, yaitu dunamis. 我们可以从这个词句里面，就是能力或者 dunamis 这一词里的使用。 Ini konteksnya tentang keselamatan. Injil itu mampu menyelamatkan. 这个的背景呢，是有关乎救恩，这个福音被传开。 Bukan musisat-musisat, bukan kesembuhan, atau bukan hal spektakuler yang lainnya. 不是奇迹，不是记号，不是医治，不是其他惊人的事物。 Dan ini sekaligus mengingatkan bahwa musisat yang terbesar di dalam hidup kita adalah keselamatan orang yang berdosa. 同时，这也提醒我们，人生中最大的奇迹就是罪人得救。 Dahulu kita ini ada orang yang sedang dalam kebinasaan. 以前我们也是一样，正在灭亡的人。 Kita dibutakan oleh ilah zaman ini. 我们被这个时代的神弄瞎了眼， Kita dikuasai oleh natur yang rusak. 我们被这个败坏的本质所控制。 Tapi Allah berkenan memanggil kita. 但神愿意以强有力的呼召来呼唤我们。 Dengan panggilan yang begitu kuat. 他用这个强有力的来呼唤我们。 Nah, kekuatan ini bisa sia-sia apabila Injil itu diubah sesuai dengan hikmat dunia dan disampaikan bersandarkan pada retorika hikmat manusia. 如果用人的智慧来传这个福音的话，就会失去这个福音的能力。 Contoh, 比如说 Paulus, 保罗 orang Tarsus, 的大数人， orang Yahudi, orang Ibani asli dari suku Binyamin. 犹太人希伯来人，这个便雅明的族的人，支派的人， Dia bukan saja berkebudayaan orang Yahudi, tapi dia mempelajari budaya orang Yunani. 他不单单有这个希腊人的文化呢，他也学习这个希腊人的文化。 Warga negara Roma. 他是罗马的公民， Dia dididik dengan teliti di bawah guru besar Gamaliel. 他在加马列这个领袖这个严谨的教导之下， Dia orang Farisi dari mazhab yang paling keras. 他是法利赛人最强硬派的学派的， Dia menganiaya orang percaya, 他逼迫基督徒， melemparkan mereka laki perempuan ke dalam penjara. 把他们丢到监狱里面。 Tapi dia bertemu dengan Kristus. 但是他一找了基督， Dia bertekuk lutut di hadapan Kristus.
他降服跪下在神 Bukan 的面 saja dia 前， menangkan oleh Kristus, 不是单被迎娶， tapi dia juga memberitakan Kristus. 但他宣传基督。 Pendeta John Welwood pada suatu hari dia KKR. 这个 John Welwood 有一天在布道会里面， Dia ditentang 他被挑战， oleh seorang tuan tanah. 有一个土主来挑战他， Dia ingin membubarkan KKR itu. 他要办这个布道会， Dia akan membubarkan orang-orang yang ikut KKR. 他要取消这个布道会，还要赶走参加布道会的 Dia 人。 datang pada waktu KKR. 他在这个布道会的时候来， Tepat pada waktu firman Tuhan disampaikan. 但当那个福音被传的时候， Injil diberitakan. 当福音被传的时候， Kristus diproklamirkan. 基督被宣告， Dia tidak jadi acak-acak itu KKR. 他不再破坏那个布道会， Dia tidak jadi bubarkan KKR itu. 他不把那个布道会解散掉， Dia bertekuk lutut. 他跪在神的面前， Dia menyesali perbuatannya. 他为他的作为后悔， Dia menyesali dosa-dosanya. 他为他的罪后悔， Dia bertobat. 他悔改， Dia percaya kepada Kristus. 他相信基督。 Dia menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat ibadah. 后来他把他的家来当成这个聚会所， Inilah kekuatan Injil. 这个就是福音的大能。 Keyakinan Paulus di ayat 18 ini didasarkan di dalam ayat 19. Dan kita bisa melihat dengan satu frase, karena ada tertulis. 这个18节中保罗的信念是根据19节里神的话语有经上记着所记的。 63 kali ditulis di seluruh surat daripada Paulus. 在保罗所有的著作中出现了63次。 Paulus ingin menegaskan 保罗强调说， bahwa firman Tuhan itu adalah argumen yang sangat kuat. 神的话语是强有力的论证， Tidak perlu dibantah. 不需要反驳， Tidak diperlukan tambahan dari luar Alkitab. 也不需要在圣经之外提供其他的证据。 Ayat 19 ini dikutip dari Yesaya 29 ayat 19. 这19节是引述以赛亚29章19节。 Dan ini sangat relevan dengan situasi yang dihadapi oleh jemaat Kristus pada waktu itu. 这跟当时的哥林多的信徒们很有关联。 Nah, ini dikisahkan waktu itu zamannya Nabi Yesaya. 这个说到是当时的以赛亚时代， Bangsa Israel menghalangi ancaman dari Babel. 犹大人面对来自巴比伦的威胁。 Yang pertama, 最重要的是， mereka tidak mau bersandar kepada Tuhan. 他们不要依靠神。 Padahal firman Tuhan sudah mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan mereka. 而神的话已经说过，得力在乎平静安稳。 Yang kedua, 第二个， ikuti dewa-dewa kafir. 随从这个异教的这个神， Yang ketiga, mereka mengikuti pemikiran mereka sendiri. 他们就是顺着他们自己的思想。 Yang keempat, 第四件， minta bantuan Mesir. 求埃及人的帮助。 Yang kelima, 第五， mereka menganggap diri mereka lebih berhikmat daripada Tuhan. 他们认为自己比神更有智慧， Allah tegur mereka. 神斥责他们， Allah berkata 神声称 bahwa pembesar Suan dan juga pembesar Mesir itu adalah satu kebodohan. 这个有智慧的人是一个愚拙的。 Maka perkataan Allah itu menjadi kenyataan, akhirnya mereka kalah berperang dan mereka dilemparkan ke negeri Babel selama 70 tahun. 因此犹大呢被击败并被掳了70年。 Keyakinan Paulus ini didasarkan kepada firman Tuhan. 保罗的信念呢，就是以神的话语为依据， Firman Tuhan sanggup mengubah hidup manusia. 神的话能够改变人的生命。 Kita bisa lihat Agustino Sipo 我们可以看到希波的阿古斯丁， waktu masih kecil 当他还小的时候 sering 呢， memberontak, 他常常叛逆背叛 begitu，liar, 非常野的孩子， suka mencuri. 喜欢偷窃。 Tapi dia anak yang pandai, 但是他是一个很聪明的人。 begitu besar, 当他长大之后， belajar filsafat, 他学习哲学、 ilmu retorika, 修辞学， luar biasa pandainya. 非常聪明的人。 Tapi tidak percaya kepada Kristus. 但是他不相信基督。 Suatu saat 有一天， dia dengarkan ada anak kecil yang berkata, 他听到一个小孩子说， atau lebih tepatnya bernyanyi, 小孩子唱着歌，
ambillah, 你拿着 bacalah, 并阅读， ambillah, 拿吧， bacalah. 你阅读吧。 Dia ambil, 他拿了， dia baca. 他读了， Apa yang dia ambil? 他拿的是什么呢？ Apa yang dibaca? 他读的是什么呢？ Firman Tuhan. 神的话， Roma 13, 罗马书13章 ayat 13 dan 14. 13到14节， Ubahnya diubahkan. 他的行为被改正了， Dia bertobat dan dipercaya kepada Yesus Kristus. 他悔改并归信基督。 Seorang bapak 一个先生 di India, 在印度， suatu saat 有一天 dia menemukan selembar ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6. 他寻到了有一张纸张，是记载约翰福音里面第6章的经文， Tentang roti hidup. 有关这个灵粮。 Waktu dia temukan, 当他遇着这个 dia 纸张 tanya 的时候， kepada orang-orang, 他问其他的人 engkau tahu artinya ini? 你知道这是什么意思吗？ Siapakah roti hidup ini? 谁是这个生命的粮？ Orang-orang tidak tahu. 人都不知道。 Dia tanya kepada orang Kristen. 他为基督徒， Ada orang Kristen nggak tahu juga. 有基督徒，但是他们也不知道。 Dia tanya lagi kepada orang Kristen yang lain. 他又在问其他的基督徒， Dibawa kepada pendetanya. 就把他带到他们的牧师 Lalu pendetanya menceritakan tentang siapakah roti hidup ini. 他的牧师就告诉他谁是这个生命的粮。 Akhirnya dia dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 因此呢，后来他被引取来荣耀神的名。 Firman Tuhan sanggup mengubah hidup manusia. 神的道能够改变人的生命。 Apa yang dituliskan Yesaya ini memiliki penggenapan yang eskatologis. 这个以赛亚所写的有这个成全这个末世论的预言。 Salib ini merupakan pemutarbalikan prinsip-prinsip duniawi. 十字架是对世俗原则的推翻。 Kristus yang direndahkan ini di atas kayu salib akhirnya justru dimuliakan. 耶稣被降为卑，在十字架上的，后来被荣耀了。 Allah selalu merendahkan orang yang menganggap dirinya berhikmat. 上帝总是逼视那些自以为有智慧的人。 Sebaliknya Allah seringkali memakai orang-orang yang dianggap bodoh, dianggap lemah oleh dunia ini. 另一方面，上帝经常使用世上认为愚拙或软弱的人。 Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita, 耶稣本人曾教导说， berbahagialah mereka yang dianggap kurang beruntung oleh dunia ini. 有福的人是世人认为比较不幸的人。 Mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang berduka, dan mereka yang teraniaya. 他们是贫穷的，他们是挨饿的，是饥渴的，他们是哀痛受逼迫的。 Dan ini menunjukkan kekuatan Allah dan hikmat daripada Allah. 这个表明了神的能力跟神的智慧。 Itu yang pertama. 这是第一个。 Yang kedua, 第二个呢？ mengapa Kristus yang disalibkan atau Injil itu begitu mulia? 为什么被钉的耶稣呢是如此的荣耀？ Karena Kristus atau Injil itu sanggup menyelamatkan mereka yang percaya. 因为基督能够拯救凡相信他的人。 Bagaimana mereka bisa percaya? 他们如何能够相信呢？ Karena Allah berkenan menyelamatkan mereka dan mereka terpanggil oleh Allah. 因为他们神乐意拯救他们，及他们蒙召。 Allah berkenan ini berbicara tentang ketetapan kedaulatan daripada Allah. 神的喜悦的这个片语呢，是在此论关于神主权所定。 Konsep iman di sini bukan sekedar persetujuan intelektual kita. 在这里的概念呢，不仅仅是知识上的同意。 Jika ini hanya sekedar keputusan rasio, maka tidak ada orang yang akan percaya kepada pemberitaan Injil. 如果这个是理性的决定呢，那么没有人会相信这个福音的愚拙。 Iman di sini adalah penyerahan hidup. 在这里信心呢是完全的降服。 Jemaat Korintus yang terjebak kepada hikmat dunia ini, mereka mulai berani menghakimi Injil. 哥林多人陷入世俗的智慧，他们开始敢于论断福音。 Mereka melupakan satu fakta bahwa dahulunya mereka dimenangkan oleh karena iman, bukan karena pertimbangan rasio yang seutama-utamanya. 他们实际上是忘记了一个很重要的事实，他们以前是通过信心而得救的。 Maka dalam bagian ini kita bisa melihat betapa hikmatnya Rasul Paulus. 在这里我们可以看到保罗是何等的有智慧。 Dia menggunakan kata Yunani kerygma untuk pemberitaan. 他使用这个希腊文kerygma
来解释说的这个传福音。 Di dalam dunia retorika atau filsafat, seorang filsuf tidak akan memakai kata ini untuk menggambarkan aktivitas mereka. 在这个修辞学和哲学里讨论的领域里，当时的哲学家不会使用 kerygma 一词来描述他们的活动。 Karena bagi mereka sebelum mereka menyampaikan sesuatu, mereka perlu memikirkannya terlebih dahulu. 当他们没有传达任何的事情之后，他们先要思想， Lalu mereka perlu menganalisanya. 他们需要观察， Lalu mereka menemukan atau membangun satu kebenaran. 然后他们建立了一个真理， Lalu mereka menyampaikannya secara persuasif. 然后他们用说服力来讲解。 Maka tugas Kerik di sini waktu memberitakan Injil, 因此 ，keryk 这个词呢，当在传福音的时候呢， dia tidak perlu lagi memikirkan isi daripada Injil itu. 他根本不需要再思想这个福音的内容是什么， Dia tidak perlu menganalisa isi daripada Injil itu. 他根本不需要观察并且分析这个福音的内容是什么， Dia tidak perlu lagi membangun kebenaran atas Injil itu. 他根本不需要建立一个信心在这个真理里， Karena Injil itu adalah satu kebenaran. 因为这个福音是一个真理。 Maka tugasnya dia hanya perlu menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, apa yang dia baca dari firman Tuhan atau Injil itu bersama dengan Tuhan. 因此，他的任务呢是传讲什么是他听见的，什么是他看见的，什么是他默想在这个福音的真理里面。 Maka tidak heran pemberitaan Injil dianggap sebagai satu kebodohan. 因此，福音呢被说成是一个愚拙的事。 Di dalam ayat 24 dikatakan perkenan Allah ini juga berhubungan dapat dengan kerelaan Allah memanggil orang-orang pilihan. 在24节里进一步解释说，对神的喜悦与他乐意召集选民有关。 Kalau Allah sudah memanggil seseorang, pasti orang itu akan percaya kepada Injil. 如果上帝呢呼召某人呢，那人一定相信福音。 Kata terpanggil ini artinya memanggil secara efektif. 被呼召一词呢，就是说有效的被呼召。 Ini bukan sekedar pemberitaan, bukan tawaran Injil saja. 这不单单传福音，或者说提供福音， Tapi ini adalah panggilan dari dalam internal, dalam diri orang berdosa itu, sehingga akhirnya dia bisa apa? Percaya, mengimani, percaya kepada Yesus Kristus. 这个乃是罪人在内心深处的呼召，使他能够相信耶稣基督。 Jadi mereka yang diselamatkan adalah mereka yang sebelumnya sudah percaya. 他们蒙拯救的呢，其实他们在起初呢都已经相信神了。 Mereka yang percaya ini adalah mereka yang sebelumnya sudah terpanggil. 这些相信的人呢，他们先前呢已被呼召。 Orang yang terpanggil ini adalah karena Allah berkenan kepada mereka. 这些被呼召的人呢，是因为神喜悦他们。 Inilah urutan Allah berkenan. 这个就是说，神喜悦， Allah memanggil, 神呼召， kita percaya, 我们相信， kita diselamatkan. 我们蒙拯救， Tidak ada perbuatan manusia di dalamnya. 在内没有任何人的行为， Tidak ada usaha manusia di dalamnya. 没有人可以做任何的事情。 Ini semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. 这单单是神的恩典慈爱。 Maka di dalam ayat 24 ini menggarisbawahi inilah kegagalan manusia. 所以在这个24节中强调，这就是人的失败， Kegagalan manusia yang mempertanyakan Injil itu. 就是人失败是因为他们问了这个福音。 Pertanyaannya adalah mengapa Allah tidak menunjukkan tanda atau kuasa kepada orang Yahudi dan bahkan menyatakan hikmatnya kepada orang Yunani supaya mereka bisa diselamatkan. 他们质疑这个福音，因为他们问为什么神不向这个犹太人给智慧，不向这个希腊人讲解这个福音。 Sumber masalahnya adalah dalam diri mereka sendiri. 他的问题是他们自己内心深处。 Allah sudah memberikan tanda dan hikmat di dalam Kristus Yesus, tetapi mereka menolaknya. 神已经给他的能力和在基督里面的这个智慧的记号，但是 Kesombongan intelektual mereka, akhirnya mereka melihat Yesus itu sebagai satu kebodohan. 他们知识上的这个智慧呢，他们看这个十字架的基督呢是为愚拙的。 Mereka manusia duniawi yang tidak bisa melihat hal-hal rohani. 他们属世的人，他们不能看属灵的事。
hanya melalui kasih karunia daripada Allah yang memberikan panggilan di dalam internal dalam diri manusia yang berdosa itu, maka orang itu bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. 唯有透过圣灵在这个罪人的内心里面呢，呼召他们，使他们能够看到神这个拯救的恩典。 Waktu Yesus disalibkan, 当耶稣被钉死的时候， kiri kanan ada penyamun. 左右有2个强盗， Yang sebelah berkata, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. 有一个在旁边的说：“你拯救自己，并救我们吧。” Ditegur. 被另外一个制止说 Tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang kau menerima hukuman yang sama?：“ 你不你既是一样受刑的，你还不怕神吗？” Ya artinya, kamu nggak takut nih, kita ini berbuat nggak bener loh, lagi mau dihukum loh, udah mau ketemu Tuhan loh. 意思就是说，你不怕吗？我们是要被罚的，因为我们是犯罪的， Kita mah layak dihukum. 我们是配得被罚的。 Yesus ini nggak layak, dia nggak ada salahnya. 这个耶稣他没有罪，所以他不配被判。 Maka dia berkata, 所以他说 Yesus, 主耶稣， ingatlah aku 请你记了我， apabila engkau datang sebagai raja. 当你在你的国降临的时候，求你纪念我。 Tuhan berkenan, 神喜悦， dia terpanggil 他被招， karena Allah memanggil dia. 因为神选召他。 Hari ini juga engkau ada di Firdaus. 今天你也同我在乐园里。 John Henry Newton lahir di London, John Henry Newton 在这个伦敦出生， usia 11 tahun. 他在11岁时， Berlayar dengan ayahnya sebanyak 6 kali. 他跟他的父亲呢航行6次。 Akhirnya dia pisah daripada ayahnya, dia ikut kapten yang lain. 后来呢，他就离开他的父亲，跟随从一个船长， Pergaulan yang tidak sehat banyak terjadi di kapal bersama dengan kelas yang lainnya. 在船上跟不好的人交往， Perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan di sana. 在那里他们做了许多不好的事情。 Dia pernah disiksa secara brutal, 他曾经被这个很残忍的迫害， hampir mati. 几乎要死。 Tapi diselamatkan oleh teman ayahnya. 后来被他的父亲的朋友拯救。 Singkat ceritanya dia menjadi kapten. 长话短说，后来他变成船长， Dia bawa budak-budak 他带着一些奴隶 untuk dijual. 要卖掉这些奴隶， Jauh daripada Tuhan. 离开神。 Tapi Tuhan berkenan kepada dia. 但神喜悦他， Dia terpanggil. 他被选召。 Suatu saat 有一天， badai ganas datang. 有一个大风暴来临， Akhirnya dia bertobat. 后来他悔改， Tuhan pakai dia. 神使用他。 Akhirnya dia menciptakan satu lagu Amazing Grace atau sangat besar anugerahnya. 后来他著作了一首写了一首诗歌，叫做《奇异恩典》。 Seorang jemaat 有一位信徒 diajak makan oleh temannya seorang jutawan yang kaya luar biasa. 被一个富有的朋友邀请他吃饭。 Nah pada waktu itu ada KKR DL Moody. 当时在有一个布道会，就是由 D.L. Moody 所带领的。 Dalam hatinya dia mau ajak temannya ini, tapi bagaimana caranya? 在他心里还要邀请他的朋友，但是他在想说该用什么方法？ Ajak orang kaya nggak gampang ya. 邀请有钱人参加布道会是不容易的 Tapi 事， dia berdoa dalam hatinya. 但是他在内心里面祷告， Waktu makan dia berdoa. 在祷告中，在吃饭中他祷告， Selesai makan, 吃饱饭之后， temannya berkata, 他的朋友说 hari ini setelah makan kau mau kemana? Nanti saya antar kamu. 你今天要到哪里去？我送你去。 Kesempatan tiba. 这个机会来了， Saya mau pergi ke bioskop. 我要到电影院里去。 Dengan singkat ceritanya diantar cepat sampai di bioskop. 长话短说，他就很快的到达那个电影院。 Sebelum dia ngomong sesuatu, orang jutawannya ini, 当这个有钱人还没有说什么话的时候， jemaat ini berkata, 这个会友呢，这信徒这么说： saya mau engkau menemani aku selama di dalam bioskop. 我要你在我在电影院里面的时候，一直不断的陪着我。 Zaman dulu itu KKR DL Moody di bioskop. 当时呢，这个布道会呢是进行在电影院里面的， Cari tempat yang strategi, akhirnya ada di depan mimbar. 找了这个很重要的地方，就是在这个电影的讲台上面。 Hari itu jutawan itu menegakkan firman Tuhan dari depan sampai akhir.
当天呢，这个有钱人呢，他听了那个神的信息从头到尾。 KKR selesai. 这个布道会结束之 Dia 后， berkata, 他说 saya besok akan datang lagi. 明天我要再来。 Hari ini dia datang. 最后他来了， Dia datang sampai akhir terakhir. 他来然后参加到最后， Waktu ditantang, 当被挑战时， dia bertobat di hadapan Tuhan. 他在神的面前 Oleh 悔 kenapa? 改。为什么呢？ Tuhan berkenan 因为神喜悦， dan Tuhan memanggil dia. 神选召他， Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia. 他接受基督耶稣成为他个人的救主。 Siapakah Bapak ini? 这个人是谁呢？ Dia adalah Edward Studd. 他就是 Edward Stuart。 Siapakah Edward Studd ini? 这个 Edward Stuart 是谁呢？ Edward Studd ini adalah bapak daripada misionaris yang terkenal itu C.T. Studd. 这个 Edward Stuart 是这个出名的宣教士 C.T. Stuart 的父亲。 Seorang misionaris yang menghabiskan hidupnya di China maupun di Afrika. 将他的一生呢，就是用在这个中国大陆及非洲的这个宣教的工厂里。 Edward Studd ini mempersiapkan anaknya menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. 这个 Edward 说，装备他的孩子被神大大的使用。 Oleh karena apa? 为了什么呢？ Karena Tuhan berkenan dan Tuhan memanggil dia. 因为神喜悦，并且神选召他。 Injil Tuhan, Yesus Kristus sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa. 福音神的这个基督的福音能够拯救所有的罪人。 Yang ketiga, 第三， mengapa Kristus yang disalibkan atau Injil itu begitu mulia? 为何耶稣被钉，福音如此的荣耀呢？ Karena Kristus telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. 因为基督已经将人的智慧变成愚拙的。 Di dalam ayat 20 mengatakan kepada kita, 在20节里告诉我们， di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙的吗？ Di dalam ayat 20 ini ada 3 golongan orang yang dikatakan sebagai orang yang berhikmat. 在这个20节里有3种人被称为有智慧的人。 Yang pertama adalah orang-orang berhikmat, yaitu para pemikir atau filsuf orang Yunani. 第一，智慧的人，希腊思想或哲学家。 Yang kedua adalah ahli Taurat atau salah satu golongan pemimpin agama orang Yahudi. 第二，文士，这个文士呢是犹太宗教领袖的其中一种。 Yang ketiga adalah para pembantah, yaitu orang-orang yang suka berdebat, termasuk filsuf di dalamnya. 第三是辩士，这所有喜欢辩论的人。 Nah, 3 golongan ini memiliki kesamaan. 这3种人呢有共同点， Mereka semua yang pertama adalah orang yang sama-sama ahli. 他们第一个呢，他们每一位都是专家。 Yang kedua, bahwa mereka menggunakan keahlian mereka untuk mencari kebenaran berdasarkan hikmat dunia. 他们使用他们的专长，根据世界的智慧寻找真理， Dan yang ketiga, mereka membanggakan status yang mereka miliki. 以他们所有的身份为荣。 Maka tidak heran bagi mereka salib Kristus itu adalah satu kebodohan. 不奇怪，所以他们认为十字架的是一个愚拙的事情。 Berita salib tidak sesuai dengan harapan mereka dan kriteria kebenaran yang mereka dirikan. 这个福音的信息呢，跟他们所立的真理呢，完全抵触了。 Maka Paulus melanjutkan dengan pertanyaan yang inti. 所以保罗用一个核心的问题继续的发问： Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 神岂不是教这世上的智慧变成愚拙吗？ Hikmat dunia di sini bukan saja jenis hikmatnya yang duniawi, tetapi apa kesementaraan daripada hikmat itu. 这世上的智慧呢，不仅是这种世俗的智慧，并且这种智慧是暂时性的。 Dan ini tersirat dari satu frase yang tadi kita baca, para pembantah dunia ini. 这是从这世上的辨识一词中所隐含的。 Kata dunia ini artinya zaman. 这世上呢，就是所谓的时代。 Artinya orang-orang berhikmat menurut ukuran dunia ini, termasuk orang-orang pada zaman ini. 就是说这些有智慧的人是根据当时那个时代的人所认为的。 Mereka sedang menuju kepada kehancuran. 他们正在走向灭亡。 Apa yang dianggapnya berhikmat itu adalah satu kebodohan. 他们认为有智慧的原来是愚拙的。 Dan alasannya kita bisa lihat di dalam ayat 21. 所以他的理由，我们可以从21节里面看到。 Mengapa hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Karena hikmat dunia tidak dapat menolong orang untuk mengenal kepada Allah. Dan kita bisa lihat dari kata sambung karena. 我们可以从保罗给的这世上的智慧变成愚拙的原因呢，
这个世上的智慧无法帮助人们认识上帝。从这个因为这个连词，我们来明白， Seberapapun pandainya manusia tidak bisa membawa dia untuk mengenal kepada Allah. 人有多聪明，他们都不能保证认识上帝。 Pengenal kepada Allah hanya bisa oleh karena apa? Karya Roh Kudus. 能够认识上帝，这个是圣灵的作为。 Manusia bisa mengenal Allah sebenarnya melalui ciptaan Tuhan. 人能够透过神所创造的来认识神。 Pernah gak ini kita lihat matahari, terus kita renung. Ini panas banget gitu ya. 我们有没有曾经说，当我们看太阳照射的时候，我们觉得很热？ Ya kalau dulu kita belum percaya, pernah gak bertanya dalam hati, ini pasti ada penciptanya gitu ya. 当时我们还没相信，可能我们就在内心里面思想说，这个一定有他的创造者。 Manusia bisa mengenal dari ciptaan Tuhan yang begitu banyak. 人可以认识神所创造的一切，有这么多的。 Tapi manusia menindas kebenaran itu. 但人呢，阻拦了这个福音。 Mereka terjebak dalam kebodohan mereka. Akhirnya apa? Mereka menyembah berhala. Mereka juga lalu apa? Melakukan dosa. 他们阻挡了真理，并且他们陷入了各种无知，他们就是做了许多的罪，并且拜偶像。 Ahli Taurat punya Taurat, tapi mereka tidak bisa mengenal Allah yang sejati. 这个律法师呢，他们有律法，但是他们不知道真正的神。 Karena pengenalan Allah bukan hanya karena apa pertimbangan intelektual, pertimbangan apa rasio kita. 因为认识神不能只靠我们的知识，并且靠我们的逻辑。 Karena pengenalan Allah itu mencakup relasi kita, dan dari relasi itu membawa kita memuliakan Tuhan. 因为认识神是有一个跟神有亲密的交通，透过我们跟他的关系呢，我们可以荣耀神。 Tanpa relasi maka pengenalan Allah tidak ada artinya. 没有关系的话，我们的认识神是毫无意义的。 Pengenalan Allah hanya bisa terjadi oleh karena hikmat daripada Allah. 能够认识神，乃是因为有神的智慧。 Hikmat Allah ini membuat hikmat manusia menjadi kebodohan. 神的智慧使人的智慧变成愚拙的。 Artinya bahwa Allah tidak membiarkan bahwa hikmat manusia itu sebagai kunci untuk mengenal Allah. 意思就是说，神不允许人的智慧成为认识神的关键。 Jika Allah secara otomatis bisa dikenal dari intelektual manusia, maka ada dua hal yang terjadi. 如果神能够靠我们的智慧来明白他的话，那会发生两件事情。 Yang pertama bahwa manusia itu lebih hebat daripada Tuhan. 就是因为说人比神更伟大。 Yang kedua bahwa hanya sebagian orang yang punya kualitas hikmat yang tinggi baru bisa mengenal kepada Allah. 还有第二件事情，就是有特别的智慧的这个素质的人才能够认识神。 Oleh karena itu Allah bertindak dengan hikmat. 因此神用他的智慧来彰显他的作为。 Tanda kutip dia menyembuhkan dirinya pada waktu manusia mencari Allah. 换句话说，神躲藏起来，因为神要用他的智慧行事。 Justru di dalam salib Kristus itu Allah membuat orang-orang berhikmat dan orang-orang bodoh menjadi sama-sama bodoh. 恰恰在基督的十字架上呢，他使聪明的人和愚拙的人都成为无知的。 Manusia butuh hikmat Allah. 人类需要神的智慧， Dengan pertolongan daripada Roh Kudus supaya tidak tetap tinggal di dalam kebodohan mereka. 就是靠着圣灵的帮助，他才不保持住在他的愚拙中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， Allah betapa hikmatnya dia. 上帝有多智慧？ Kalau kita perhatikan, 如果我们继续的观察的话， waktu ciptakan bumi dan segala isinya, 当神创造天地万物的时候， dia hanya perlu berfirman. Jadi, 他只单单用命令成了。 waktu ciptakan manusia dia ambil tanah, dia ciptakan manusia. 当他创造人的时候，他用地上的尘土来创造人， Dihembuskan rohnya. 他向人的吐一口气。 Betapa hikmatnya Tuhan waktu membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir. 上帝有多智慧，当他带领以色列人离开埃及为奴之地， Dengan 10 tulah lalu membelah laut Teberau. 然后他用十灾，并且泼这个红海， Bagaimana dia mengubah air itu menjadi darah? 他如何改变这个河水变成血？ Bagaimana dia mengutus ciptaannya, yaitu katak, nyamuk, lalat, pikat dan lain sebagainya untuk menghukum bangsa Mesir. 他如何差派这个蝗虫、青蛙，
还有各种士子来赶走埃及人。 Betapa hikmatnya Tuhan. 神有多智慧。 Waktu pada zaman Yosua, para pengangkut tabut perjanjian itu, waktu dia menginjakkan kakinya di sungai Yordan, air itu tersebak menjadi kering. 当约书亚带着神的约柜渡过约旦河的时候，那个那个河水呢都分开了，都涨起来了。 Pernahkah kita renungkan betapa hikmatnya Tuhan? 我们曾否想过神是有多智慧的？ Waktu tembok Yeriko itu 1 kali dikelilingin. 当耶利哥城被围绕的时候， Dikelilingi 1 kali lagi. 当被围绕一次的时候， Hari ke-7 7 kali. 然后围绕7次的时候， Dikelilingin. 然后被围绕， Roboh. 这个城墙垮了。 Daud dengan umbannya dengan batu itu mengalahkan Goliat. 大卫用他的这个玄机击败这个歌利亚。 Lalu Gibeon dengan 300 orang menaklukkan bangsa Midian. 基甸呢带领300人击败这个米甸人。 Bagaimana Tuhan mengutus burung gagak untuk memberikan roti dan daging kepada Elia pada musim kekeringan? 神如何差遣这个乌鸦叼着这个饼和肉呢来喂养这个以利亚？ Bagaimana juga Tuhan memakai pohon jarak untuk mengajar hambanya Yunus dan juga menggambarkan betapa Allah mengasihi penduduk yang ada di Niniwe. 神如何这个用这个蓖麻树呢来彰显他如何的爱这个尼尼微人？ Lalu yang kedua, 第二个呢？ alasan mengapa hikmat dunia ini dijadikan kebodohan adalah karena keselamatan dari orang-orang percaya, ayat 21b. 为何世人的智慧变成愚拙的另一个原因是那些相信愚拙道理得救的人。 Identitas orang percaya ini tidak dituliskan dalam firman Tuhan ini. 在这节经文中没有解释这些得救人的身份， Tapi mereka adalah orang yang dianggap bodoh dan lemah oleh dunia ini. 但是他们被这些世界认为是愚拙软弱的人， Tapi mereka diselamatkan. 但是他们蒙拯救了。 Pertanyaan kita, 我们的问题是， bagaimana mungkin orang yang berhikmat malah tidak mengenal Allah, sedangkan orang yang bodoh ini justru percaya kepada Yesus? 为什么有智慧的人不能认识神，那被世上所认为愚拙的人能够认识神呢？ Di ayat 25 Paulus mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 因为在25节里面说到，因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱比人强壮。 Paulus tidak sedang membandingkan orang-orang pilihan dengan orang-orang yang di dunia ini. 保罗没有将这些选民与世人呢来做相比， Tapi Tuhan sedang membandingkan dirinya dengan semua orang. 神是保罗是将神跟世人来做比较。 Allah yang ada ini dalam dunia ini yang begitu berhikmat. 这个在世上的神是这么有智慧的， Jangan dibandingkan dengan manusia. 不能跟人相比。 Tanda kutip kebodohan Allah saja sudah lebih hebat daripada seluruh kepandaian manusia. 神的智慧都比人，神的愚拙都比人的智慧还要更有智慧。 Jangan membandingkan kekuatan Allah dengan manusia, kelemahan Allah saja, ya. Itu sudah lebih luar biasa daripada seluruh kekuatan daripada manusia. 不要将上帝的能力呢，上帝的能力跟人相比，神的软弱的都比所有世人的这个强壮更有能力。 Dan salib ini merupakan bukti betapa kuat dan hikmatnya manusia telah dipermalukan oleh Allah. 这个十字架呢，就证明了神如何使这些有智慧的人蒙羞。 Frank Morrison, jurnalis Inggris, 英国的这个新闻记者， dia mau menuliskan buku untuk menghancurkan kekristenan, bahwa Kristus itu tidak pernah bangkit dan kebangkitan itu adalah satu mitos. 他写了一本书抵挡这个基督徒他不相信想推翻这个复活的信息。 Lalu dia meneliti. 他认为这个复活的信息是Dia cari bukti-bukti. 然后他寻找很多的证据， Akhirnya, 最后呢， bukan saja dia tidak dapat menyangkal kebangkitan Kristus itu, 不单他不能够推翻否认这个十字架的信息， dan didorong oleh bukti itu akhirnya dia percaya kepada Yesus. 反而被他所这个收集的资料呢，
使他相信基督。 Dan buku yang dituliskan adalah Who Moves the Stone? Siapa yang memindahkan batu itu? 他的这个书名呢，叫做谁移开这个石头。 Seorang pemuda masuk university. 有一个年轻人进入大学的时候， Ya, sebagai orang muda yang mencari suasana yang baik, kebahagiaan, arti hidup. 他身为一个年轻人，就是要寻找一个有好的气氛快乐生活的意义。 Dia pergi ke gereja tidak puas. 他到了教会，但是他不满足。 Dia jadi pemimpin mahasiswa, kayaknya cepat pudar. 他成为学生的领袖， Dan dia juga kecewa. 然后淡化了。后来他觉得很 Dia 失 pergi 望 ke，pesta. 他去参加一些 party。 Dia bangun menjadi orang yang tidak lebih baik. 后来他长大没有变成一个更好的年轻人。 Ini dia memperhatikan sekelompok mahasiswa yang belajar firman Tuhan. 后来他看见有一班的年轻人正在学习神的话， Dia bertemu dengan seorang pemudi. 他遇着了一个年轻的女孩子。 Dia tanyakan alasannya kenapa engkau ikut ke sana. 他问那个女孩子：“你为什么参加这个聚会 Pemudi itu tersenyum dan berkata, ？”这个年轻女孩微笑的说 Yesus Kristus.：“ 基督耶稣。 Dia tertawa. ”他大笑， Oh demi langit. 他说：“天哪， Jangan cerita kosong tentang agama. 你不要这样子的空谈有关宗教的事情。” Wanita itu berkata, 这个女孩子接 Aku 着 sedang 说 tidak berbicara tentang agama. ：“我不是在跟你讲宗教， Aku berkata, 我告诉你， Yesus Kristus. 耶稣基督。” Ini dia mempelajari Alkitab. 后来他开始研究这个 Cari 圣 bukti-bukti 经， tentang kekristenan. 他寻找有关这个基督教的证据。 Akhirnya dia tidak bisa menyangkal kekristenan itu. 后来他没有办法否认这个基督 Dia 教， terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 他接受基督成为他个人的救主。 Maka penelitian itu menjadi satu latar belakang untuk bukunya yang sangat terkenal. 因此，他的研究呢，成为他写一本非常出名的一个著作。 Evidence that demand a verdict. 这个 Yang artinya bukti yang menuntut keputusan. 需要判决的证据。 Waktu dia menjadi seorang profesor mengajar di University Uruguay. 当他在乌拉圭里面在教书的时候， Seorang mahasiswa bertanya, 有一个学生这样问 Profesor, 博士， kenapa engkau tidak bisa menyangkal kekristenan secara intelektual? 为什么你不能用你的知识呢来推翻这个否认基督教？ Jawabannya mudah. 他的答案非常的简 Jawabannya 单， mudah. 他的答案很简单。 Saya tidak bisa menjelaskan dan saya tidak bisa menyangkal fakta nyata sejarah Kristus sudah bangkit. 我无法推翻，我无法否认历史的事实，基督已经复活了。 Orang ini adalah Josh McDowell, 这个人就是George McDowell， seorang apologetik Kristen, 这个呼叫神学家， seorang penulis, 是一个写作者， seorang juga penginjil. 也是一个传福音的人。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan sungguh dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa memahami bahwa Engkau bukan saja mati tapi Engkau bangkit. Kristus begitu mulia karena Injil itu adalah kekuatan dan hikmat daripada Allah dan sanggup menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan bahkan kalau ada yang bodoh yang lebih lemah daripada kami, itu lebih kuat daripada seluruh kekuatan manusia dan hikmat daripada manusia. Inilah doa kami, syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 愿神赐福你们。